Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saat subuh kita digemparkan tepat pukul 4 pagi ini apabila salah seorang daripada calon PRU15 yang lepas telah pun didakwa. Kononnya telah pun menipu Rm170 juta ringgit. Bayangkan saudara-saudara sekalian, betapa hebatnya calon PRU15 ini yang didakwa menipu bukan 100 ringgit, bukan 100 seribu ringgit, bukan 17.000 ringgit, tapi 170.000. Apa cerita? Ikuti terus ulasan kali ini. Dipetik daripada FMT. Tertuduh ialah Azman Idris, 55 tahun, mengaku tidak bersalah atas tuduhan menipu seorang lelaki berhubung urusan pembalakan itu. Wah, rupa-rupanya ini urusan pembalakan. Rupa-rupanya ada seorang calon PRU15 nih yang terlibat pembalakan. Apa yang menyebabkan beliau ini tiba-tiba pula dituduh menipu 170 juta pula 170.000 berkaitan dengan pembalakan. Seorang ahli perniagaan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Jeli hari ini atas pertuduhan menipu seorang lelaki dengan urusan pembalakan tidak wujud sehingga mangsa kerugian 171.502 tahun lalu. Kalau benar calon ini menipu, ini memang luar biasa. Ini memang tak patut langsung. Kerana bagaimana seorang ahli Dewan Rakyat ataupun ahli politik, pemimpin kalaulah dia menang, menjadi pemimpin kalau betul dia menipu. Tapi tak tahulah, kerana dia tidak mengaku menipu dan tidak mengaku bersalah. Tertuduh yang juga calon warisan di Parlimen Kuala Pilah pada PRU15, Azman Idris, 55 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nik Habri Muhammad, lapor Harian Metro. Berdasarkan kertas pertuduhan, dia didakwa menipu Chin Yet Lun, 37 tahun, dengan memperdayakannya dalam urusan pembalakan yang tidak wujud, sehingga mangsa menyerahkan wang sebanyak 171.500 ke dalam 2 akaun bank milik tertuduh. Perbuatan itu dilakukan di Mukim Belimbing, Batu Melintang di sini antara 27 September 2021 hingga 10 Disember 2021. Dakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 10 tahun dengan sebatan dan boleh didenda jika sabit kesalahan. Timbalan pendakwa raya Nur Kamila C. Ibrahim mengendalikan pendakwaan manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM15.000 dengan syarat tambahan, iaitu pasport tertuduh diserahkan sebelum Khamis ini dan menetapkan 31 Disember depan sebagai sebutan semula kes. Saudara-saudara sekalian, ini memang satu perkara yang paling mengejutkan kita semua. Bagaimana seorang pemimpin yang mahu menjadi ahli politik dan pemimpin kepada rakyat, kalau benarlah ini berlaku. Diharapkan perkara ini dapat diselesaikan dengan segera. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi pengakuan daripada Sirul berkaitan kes pembunuhan Altan Tuya Saribu yang adalah warga negara Mongolia amat mengejutkan kita hari ini. Pengakuan daripada Sirul yang terkini ialah beliau Sirul mendakwa bahawa dia tidak bertanggungjawab atas pembunuhan itu. Walaupun telah disabitkan kesalahan oleh mahkamah tertinggi di Malaysia. Selain daripada pengakuan Sirul bahawa dia tidak bertanggungjawab untuk pembunuhan itu, walaupun telah disabitkan bersalah oleh mahkamah tinggi di Malaysia, tertinggi di Malaysia, namun menjadi pertanyaan kita ialah siapa sebenarnya yang menjadi dalang sebenar pembunuhan ini?
Kalau betul lah seperti yang didakwa oleh Sirul bahwa dia tidak bertanggung jawab atas pembunuhan itu, siapa yang bertanggung jawab sebenarnya? Dan menurut Sirul lagi, beliau kata dia telah dijadikan kambing hitam dan terperangkap dalam permainan politik. Sirul juga mengaku menerima 1 juta ringgit Malaysia wang semasa berada di Australia daripada sumber yang tidak dinamakan untuk menutup mulutnya. Rupa-rupanya ada juga orang yang takut kalau dia punya belang itu terdedah. Kalaulah benar dia adalah orang yang bertanggung jawab, tindakan ini boleh diterima akal, yaitu Sirul dijadikan kambing hitam dan kata Sirul dia terperangkap dalam permainan politik dan juga mengaku menerima 1 juta ringgit semasa berada di Australia daripada sumber yang tidak dinamakan untuk tujuannya satu saja, menutup mulutnya. Menutup mulut untuk apa? Tak tahu. Dia juga membuat beberapa dakwaan serius yang belum disahkan terhadap beberapa personaliti terkemuka. Kata Sirul, saya merayu kepada masyarakat di sini, yaitu Australia, untuk menerima saya. Saya berjanji kepada anak saya tidak akan pernah melanggar undang-undang di sini. Saya akan ikut semuanya. Saya sedar bahawa ia benar-benar tidak selamat saya kembali ke Malaysia, kata Sirul lagi. Apapun yang berlaku, saya mahu membina kehidupan bersama anak saya di Australia. Saya harap masyarakat Australia menerima saya walaupun siapa diri saya dan saya bukan orang yang jahat, kata Sirul lagi. Saudara-saudara sekalian, di samping daripada itu, akhirnya Sirul mengatakan bahawa dia ingin memohon maaf. Dia juga memohon maaf kepada keluarga Altantuya dan meminta pengampunan daripada mereka. Sirul mendakwa dia tidak bertanggung jawab atas pembunuhan itu walaupun telah disabitkan kesalahan oleh Mahkamah Tertinggi di Malaysia. Selain daripada itu, selain daripada Sirul dijadikan kambing hitam dalam permainan politik, Sirul juga mengaku menerima wang 1 juta ringgit. Saya merayu kepada masyarakat di sini, yaitu Australia, kata Sirul, untuk menerima beliau. Beliau berjanji kepada anak-anak dia tidak akan pernah melanggar undang-undang. Dan saya sedar bahawa ia benar-benar tidak selamat untuk kembali ke Malaysia, kata Sirul. Apapun yang berlaku, saya mahu membina kehidupan bersama anak di Australia, kata beliau. Dan kata Sirul, saya bukan orang yang jahat. Saya suka Australia dari hati saya, dari jiwa saya. Beri saya peluang kedua. Satu perkara lagi, saya akan meminta maaf kepada keluarga Altantuya. Tolong maafkan saya, itu sahaja, kata Sirul dalam wawancara pertamanya sejak dibebaskan 2 minggu lalu daripada pusat tahanan immigration. Sirul adalah antara berpuluh-puluh tahanan immigration yang dibebaskan selepas Mahkamah Tinggi Australia memutuskan bahawa penahanan immigration tanpa had adalah menyalahi undang-undang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Untuk isu kali ini, Sirul juga berkata, seorang pegawai polis Malaysia menemuinya sehari selepas dibebaskan dan memberitahu kepadanya bahawa Menteri Hal Ehwal Luar Australia telah menghubungi Suruhanjaya Tinggi Malaysia bertanyakan sama ada dia selamat di Canberra. Mereka memberitahu saya selamat, namun saya benar-benar kecewa lihat berita semuanya ada buruk tentang saya. Jadi masyarakat di sini benar-benar takut dengan saya. Mereka fikir Sirul berbahaya, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, dalam kejadian pada tahun 2006, Altantuya ditembak di kepala di sebuah hutan di puncak alam Selangor. Mayatnya kemudian diletupkan dengan bahan letupan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan dari Cosmo.com berkaitan dengan pembunuhan Altantuya dan Najib Tun Razak. Hari ini diberitakan Najib tidak terlibat kes Altantuya, turut menafikan mahu menutup mulut Sirul. Ikuti terus ulasan selepas ini. Wakil Guaman Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu Safi Co, menegaskan
Bahawa anak guamnya yaitu Najib secara konklusif dikecualikan daripada kes pembunuhan wanita Mongolia Altantuya Saribu pada tahun 2006. Kes ini sudah lama. Safi & Co bertindak mengeluarkan kenyataan terbabit bertujuan bagi menjawab dakwaan yang dibangkitkan oleh Sirul Azhar Umar dalam tembual 101 East Al Jazeera baru-baru ini. Anak guam kami iaitu Najib secara konklusif dikecualikan daripada sebarang penglibatan dalam kes dan ia disahkan oleh pihak berkuasa termasuk siasatan dimulakan semula selepas pilihan raya umum pada tahun 2018. Pengesahan semula oleh Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan akhirnya melalui rayuan substantif di Mahkamah Persekutuan yang dibicarakan secara menyeluruh atas meritnya, ujar beliau lagi. Sehubungan itu katanya bekas anggota polis Azila Hadri pernah mencipta naratif berkait anak guam, namun Mahkamah Persekutuan pada tahun 2020 beranggapan dakwaan itu tidak mempunyai bahan dalam kedua-dua prosedur maupun merit. Pada itu, katanya, Najib telah berulang kali berkata, beliau tidak pernah bertemu atau mengenali Altantuya. Ini adalah bagi melindungi anak guam kami selepas Sirul mendakwa ada campur tangan dalam kes pembunuhan itu. Ia naratif berbeza dengan Azila yang mana mengukuhkan lagi pendirian tidak konsisten antara kedua-dua individu terbabit. Najib menafikan sebarang dakwaan mempengaruhi atau menutup mulut Sirul, malah beliau menggesa Sirul supaya berani mendedahkan apa-apa maklumat mengenai dalang demi kepentingan membongkar kebenaran, ketulusan dan keadilan, katanya lagi. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein, Sirul juga memberi peluang untuk Sirul membela diri selaras dengan Undang-Undang Malaysia dan perlembagaan. Dakwaan Sirul dalam temubual baru-baru ini tidak pernah dibangkitkan di mana-mana mahkamah. Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan dan akhirnya ke Mahkamah Persekutuan. Berikutan Sirul berdepan dengan hukuman mati, Najib menyatakan bahawa Sirul sepatutnya membangkitkan dakwaan itu di mahkamah. Sirul dan Azila tidak ditetapkan sebagai pengawal peribadi khusus Najib. Akan tetapi mereka adalah kumpulan pengawal peribadi yang digilir ketika pucuk pimpinan dalam kabinet ketika itu. Malah, kedua-duanya ditahan buat kali pertama selepas mereka tiba di lapangan terbang dari United Kingdom selepas menjalankan tugas melindungi Perdana Menteri terdahulu Tun Abdullah Ahmad Badawi, ujarnya. Justru, Najib meminta kerajaan untuk bekerjasama dengan Australia agar ekstradisi Sirul ke Malaysia dapat dilakukan seterusnya menjalankan siasatan menyeluruh terhadap kes itu. Najib juga menggesa kerajaan mempertimbang tawaran jaminan terhadap pelaksanaan hukuman mati untuk memudahkan objektif kebenaran dan keadilan yang lebih tulus, katanya lagi. Petik dari Cosmo Online. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Untuk isu kali ini, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.